Assalamualaikum, nama saya Siti Sakinah binti Mali. Nombor matrik saya 10 DKM 21F 1007. Kami daripada kumpulan 6. Nama saya Nurhaydah Takifah binti Samsuri. Nama matrik saya 10 DKM 21F 2047 daripada kumpulan 6. Nama saya Nur Nadira binti Muhammad Faizal. Nombor matrik saya 10 DKM 21F 1097 daripada kumpulan 6. Kami akan membincangkan tentang lambakan produk kosmetik di pasaran menggunakan tagline mesra wudu. Imej merupakan antara aspek utama dalam memberi pandangan dan keyakinan dalam diri seseorang individu. Salah satu cabang dalam membentuk imej yang positif adalah dengan menggunakan kosmetik yang sesuai untuk menjadi bertambah menarik, meningkatkan keyakinan diri, malah menjadi satu tuntutan dalam pekerjaan semasa. Setiap individu mempunyai sebab masing-masing atas sebab apa mereka menggunakan kosmetik dalam kehidupan harian. Tajuk kosmetik dalam Islam untuk memberi pendedahan secara terperinci mengenai isu berhubung kosmetik dalam kehidupan seharian dan dari segi perspektif Islam. Kami akan mengupas beberapa aspek di bawah tajuk ini. Antaranya ialah dari jenis bahan yang terkandung dalam produk kosmetik semasa. Contoh produk yang tidak mengikut landasan dalam Islam dan hukum berkaitan kosmetik dan pemakaiannya. Selain itu, kami juga memberi penjelasan mengenai tentang tagline yang agak famous sekarang, iaitu kosmetik mesra wudu. Kami telah mendapatkan rujukan daripada beberapa sumber, terutamanya buku-buku ilmiah dan laman sesawang. Perhargaan diucapkan kepada semua pihak yang terlibat dalam usaha menyiapkan kertas kerja ini, sama ada secara langsung maupun tidak langsung. Definisi kosmetik dalam Islam. Kosmetik memainkan peranan penting dalam merealisasikan impian atau kehendak manusia untuk kecantikan maupun kesihatan. Kosmetik boleh didefinisikan sebagai bahan atau persediaan untuk digunakan pada bahagian luaran tubuh badan manusia seperti kulit, rambut, kuku, bibir, gigi dan rongga mulut, untuk tujuan membersih, mewangi, mencantikkan kulit wajah, menghilangkan bau badan, melindungi, menjaga diri agar sentiasa dalam keadaan yang baik dan cantik. Halal pula ialah perkara yang dibolehkan atau mubah yang telah gugur daripadanya ikatan atau simpulan bahaya dan syariat membenarkan perbuatannya. Manakala haram pula ialah satu perkara yang dilarang oleh syariat melakukannya dengan larangan yang pasti, yakni tidak boleh berubah sehingga mendedahkan sesiapa yang melanggar larangan itu kepada siksa Allah Ta'ala di hari akhirat, dan ada kalanya boleh menyebabkan dia menerima siksa yang ditetapkan oleh syariat juga di dunia. Sakinah, apa yang anda tahu tentang produk kosmetik mesra wudu? Sebahagian pengeluar produk kosmetik mesra wudu mendefinisikan bahawa produk mesra wudu sebagai produk yang mudah untuk ditanggalkan. Caranya ialah hanya membasuh muka dengan air sahaja serta tidak perlu menggunakan sabun khusus untuk menghilangkan solekan di muka bagi tujuan mengambil wudu. Kebanyakan produk kosmetik yang tidak mesra wudu adalah sebaliknya, iaitu susah untuk ditanggalkan dan memerlukan sabun khusus untuk ditanggalkan. Selain itu, apa lagi Raidah? Terdapat juga jenis produk yang bukan mesra wudu yang teramat susah untuk ditanggalkan sehingga perlu dibasuh berkali-kali untuk menghilangkan solekan di muka. Sebahagian lain pula hanya menggunakan kapas dan peluntur solekan. Berdasarkan kajian dan pemerhatian, dapatlah dirumuskan definisi produk kosmetik mesra wudu adalah produk mudah dihilangkan agar tidak menghalang air wudu sampai ke kulit. Walaupun begitu, produk yang diiktiraf sebagai mesra wudu oleh syarikat berkenaan tidaklah menjamin ketelapan air wudu untuk sampai ke kulit. Jadi Nurin, dalam pengetahuan Nurin, adakah terdapat apa-apa jenis hadis yang berkenaan dengan kosmetik mesra wudu? Ada. Menurut Imam Al-Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' berkata, apabila adanya di atas sebahagian anggota liling atau tepung atau inai dan seumpama dengannya, yang mana ianya menghalang air ke anggota, maka tidak sah tarahnya, sama ada banyak atau sedikit. Jika berbaki di atas tangan dan selainnya, kesan inai dan warna tampak airnya, zatnya, atau kesan lemak cair, yang mana air akan menyentuhi kulit anggota dan air juga mengalir di atasnya, akan tetapi ianya tidak melekat, iaitu
mengikat pada kesan minyak di atas tangan, maka sah taharahnya. Itu juga yang disebut dalam kitab Tuhfah Al-Muhtaj ayat 1/187 di dalam bab wuduk, dan inilah pandangan jumhur ulama kecuali mazhab Hanafi. Jumhur ulama menetapkan syarat sah wuduk ialah 4 kecuali mazhab Hanafi. Antara salah satu syaratnya ialah syaratnya menghilangkan apa-apa yang menghalang air daripada menyentuhi anggota wuduk, iaitu hendaklah tidak ada di atas anggota yang wajib wuduk sesuatu yang menghalang daripada sampainya air menyentuhi kulit seperti lilin, lemak dan sebagainya. Lihat Al-Fiqh Al-Islami wa Adilatuhu 1/329. Menurut fatwa Syekh Muhammad Mutawalli Syarwa'i pula, berkaitan dengan soalan hukum menghilangkan cat di kuku ketika berwuduk, Syekh Muhammad Mutawalli Syarwa'i ditanya, adakah wajib bagi saya menghilangkan cat kuku ketika berwuduk? Maka Syekh menjawab, ya, sesungguhnya engkau telah pun menjawab dengan sendirinya. Selagi mana engkau mengatakan ia adalah cat yang menghalang air daripada sampai ke kulit, maka wajib engkau menghilangkan ketika mengangkat hadas kecil atau besar. Adapun ini tidak mengapa. Wallahu a'lam. Daripada fatwa Al-Mar'ah Al-Muslimah 198. Oleh itu, terdapat juga import daripada produk kosmetik. Jadi Sakinah, apakah import yang boleh kita rumuskan berdasarkan tajuk ini? Okey, import daripada produk kosmetik ialah, maka berdasarkan pandangan-pandangan para ulama di atas, maka dapatlah disimpulkan bahawa sekiranya produk kosmetik mesra wuduk tersebut merupakan satu produk yang menyebabkan air wuduk tidak menyentuhi kulit dan mengalir, maka tidak sah wuduknya. Adapun jika produk tersebut ialah produk yang mudah dihilangkan zatnya pada mana-mana anggota wuduk dan air dapat menyentuhi kulit serta mengalir, maka sah wuduknya, walaupun ia meninggalkan sedikit kesan dan warnanya. Okey Raida, apakah kesimpulan yang dapat disimpulkan daripada tajuk yang dibahaskan ini? Kesimpulannya, jika betul dan sahih bahawa sekiranya produk kosmetik mesra wuduk yang diiktiraf halal tersebut tidak mengganggu proses ibadat dan tidak menyusahkan jalan ke arah pelaksanaan ibadat, maka ianya sama sekali tidak memberi kesan kepada ibadat. Bahkan jika orang yang memakai produk tersebut dengan tujuan untuk bercantik-cantik dalam menunaikan beribadat dan merasa selesa dengan pemakaiannya, produk tersebut seperti mana galakan ulama yang menyuruh berhias untuk menunaikan solat dengan memakai pakaian cantik, bersih, suci serta menyelesaikan tubuh badan, maka ianya adalah perkara yang terpuji. Adapun sekiranya pemakaian produk tersebut menjadikan keadaan tubuh tidak selesa, khususnya sehingga membawa kepada terjejasnya hal ehwal solat, maka ini adalah kesan yang negatif kepada kesempurnaan ibadat. Justru itu, kami melihat jika ianya diiktiraf halal, maka secara asasnya ianya adalah baik. Persoalan berkenaan produk tersebut dan kaitannya dengan kesempurnaan ibadat, kami melihatnya ia lebih kepada keadaan dan kondisi orang yang memakainya. Wallahu a'lam. Semoga dengan pencerahan ini dapat memberi kita kefahaman yang baik dan seterusnya menjadikan ibadat kita lebih